السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى القبور ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات كلهم أجمعين. شول الليل هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا مرزوقين حمدا مقبولين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علم ونور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengerusi Surau Nurul Islam serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal. Yang dihormati barisan kepimpinan masyarakat. Yang dihormati barisan para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kapare waras, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung. Semoga nikmat Allah
yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat gunakan, manfaatkan pada jalan yang diredai oleh Allah. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita telah dikurniakan sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat iman dan Islam. Banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh, semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, 2 bulan yang lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, ni orang iling ya kelalen, nek kelalen ya orang iling, ya antara dua itulah tuan-tuan. Kalau ingat dia tak lupa, kalau lupa dia tak ingat. Tapi tak apa, yang pentingnya kita duduk beriktikaf, kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada bulan lepas, 2 bulan yang lepas, kita telah mempelajari ataupun mengulang kaji di antara amalan-amalan yang berbonuskan rumah di dalam surga. Ya, kita beramal, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kalau kita melakukan amalan tersebut, mendapat ganjaran ataupun mendapat fadilat, dibinakan rumah di dalam surga, ataupun istana ataupun mahligai di dalam surga. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam ini bukanlah saya nak mengajar tuan-tuan, ya, mengingatlah di antara satu sama lain, terutamanya nak mengingatkan diri saya yang begitu banyak kelemahannya, iaitu pada malam ini kita sama-sama untuk melusuri, iaitu berkenaan satu alam yang pastinya kita akan jumpa, iaitu di pengakhir hujung dunia, sementara menanti di alam akhirat, dan ia juga adalah tempat perhentian pertama ataupun stesen pertama nak menuju ke alam akhirat seterusnya. Kalau alam akhirat dia stesen pertama, iaitu berkenaan kubur. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apakah amalan-amalan yang menerangi apabila kita berada di alam kubur? Adakah di dalam kubur besok gelap? Ya, adakah dalam kubur besok petang ni orang Jawa ngomong, ya? Habis jerotan aja petang tu Ustaz, ya. Tapi apakah amalan-amalan yang dapat menerangkan, ya? Amalan-amalan yang dapat menerangkan apabila seseorang itu masuk dalam kuburnya menjadi terang benderang, ya? Terang itu yang dimaksudkan iaitu sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegelapan di dalam kubur ini ada diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, anna mra'atan saudaan kanat taqumul masjid au sa'ban fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha au anhu faqalu mata qala sallallahu alaihi wasallam afala kuntum zantumuni qala faka'annahum sakharu amraha au amra'ahu faqala sallallahu alaihi wasallam dulluni ala qabrihi fadalluhu wa salla alayya summa qala sallallahu alaihi wasallam inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna allaha yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Hadis daripada Rawahul Bukhari dan Rawahu Muslim dan lain-lainnya. Hadis ini menceritakan apa tuan-tuan? Daripada Abu Hurairah diceritakan satu masa ada seorang perempuan yang berkulit hitam, ya. Ada seorang perempuan yang berkulit hitam ataupun seorang orang yang biasa-biasa aja, ya. Seorang perempuan ni berkulit hitam yang biasa-biasa. Bukan daripada ada keturunan, ada pangkat, ada kedudukan, tidak. Biasa-biasa je. Dahlah biasa-biasa, berkulit hitam. Tetapi dia biasanya rajin, dia nyapu masjid, ngeresiki masjid. Nak ibaratnya surang, ngeresiki surah lah. Kaya noce lah lebih kurang, ya. Ngeresiki surah, ono tak cacak ya diguang, ya. Nek tingkap anu abuk ya dilap. Jadi perempuan ni tuan-tuan berkulit hitam, tak ada berapa nama, tak dah berkedudukan tinggi, tapi dia rajin ngeresiki masjid, nyapu, ya.
Dan selalunya lalu satu masa baginda lalu Rasulullah SAW tidak melihat perempuan tersebut. Selalunya Rasulullah pergi Masjid Nabawi, tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, nampak perempuan ini, perempuan yang berkulit hitam ini. Setengah riwayat namanya Ummu Mahjan. Ya, namanya Ummu, setengah riwayat diceritakan perempuan tu namanya Ummu Mahjan, ya, Ummu Mahjan. Selalunya Ummu Mahjan kok ketok ni Masjid Nabawi, yo nyapu yo apa kabeh. Tapi dina kuwi kok Rasulullah ndelok dak ono, ya. Dah cakap jauh pula. Selalu tengok Ummu Mahjan ni ada kat surau, dia bersih-bersihkan surau. Tapi hari itu Rasulullah lihat kau tak kelihatan Ummu Mahjan ki, nyang di keparane. Ya. Dekat mana perginya ni? Lalu diceritakan Rasulullah SAW tanya para sahabat, endi Ummu Mahjan kau usui orang ketok? Di manakah Ummu Mahjan kau tak kelihatan? Lalu sahabat berkata, dia wis meninggal dunia. Dia dah meninggal dunia ya Rasulullah. Dia telah meninggal dunia. Lalu baginda bertanya, kenapa orang ngomongnya aku? Kenapa tak beritahu aku, wahai sahabat? Wahai sahabat, kenapa Ummu Mahjan ni meninggal dunia, kok tak ngandani aku? Ngandani itu maksudnya, kenapa tak bagi tahu aku? Ya. Lalu sahabat bertanya, dia berkata apa? Ya, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Sahabat-sahabat berkata, Ummu Mahjan ni pun siapa? Alah, semua orang berkulit hitam, ya. Kerjanya pun bersihkan masjid aja, tak perlulah bagi tahu Rasulullah yang bukan ada tugas penting. Lalu Rasulullah tanya, wahai sahabat, di manakah kubur Ummu Mahjan? Ya. Wahai sahabat, di manakah kubur Ummu Mahjan? Lalu sahabat pun tunjukkan. Apabila Rasulullah sampai ke kubur Ummu Mahjan tadi, baginda pun mendirikan solat di atas kubur Ummu Mahjan. Ya. Lalu baginda bersabda apa? Sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi kegelapan. Ini Rasulullah katakan bahawa sesungguhnya kubur ini, tuan-tuan, inna hazihil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Kata Rasulullah bahawa sesungguhnya kubur ini dipenuhi kegelapan kepada penghuninya, dan sesungguhnya Allah meneranginya untuk mereka dengan solatku untuk mereka. Di antaranya dengan Rasulullah solat di atas kuburnya Ummu Mahjan tadi, itu di antara amalan yang dapat menerangi kubur Ummu Mahjan tadi. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ini menunjukkan bahawa di antara keadaan kubur ini dia akan gelap, ikut amalan masing-masing. Jadi apakah amalan-amalan yang dapat menerangi kubur, kata alim ulama. Sebelum itu saya ingin menerangkan sedikit tentang sahabat Nabi, bagaimana apabila ingat kubur. Ya. Rasulullah SAW telah memberi peringatan kepada kita semua, terutamanya umat-umat akhir zaman ni. Ya, selepas diutuskan Rasulullah, umat akhir zaman lah. Lagi-lagi kita ni, lagilah hampir dengan hari kiamat. Rasulullah telah berpesan apa? Sayati ala ummati zaman yuhibbunal khamsa wa yansaunal khams. Kata Rasulullah SAW, apa dia kata? Akan datang suatu masa di mana umatku, kita lah semua ni, lebih mencintai 5 perkara dan lupa 5 perkara. Suka 5 perkara, kelalen 5 perkara. Ya. Jangan kita suka 5 perkara sampai kelalen 5 perkara. Maksudnya akan datang umatku cinta 5 perkara tetapi dia lupa 5 perkara. Yang pertama apa, tuan-tuan? Akan datang umatku yuhibbunal dunya wa yansaunal akhirah. Akan datang umatku cinta pada dunia, lupa kepada akhirat. Sedangkan dunia itu adalah tempat meninggal, manakala akhirat adalah yang sebenarnya tempat tinggal yang abadi. Sebab apa? Tidak ada penghujungnya. Sebab itu apa ni, orang tua-tua kata apa ni, kita manusia urip ning dunya sedilu air, semestine kita golek bekalan sing akehi. Apa maksudnya? Kita manusia urip ning dunya sedilu air. Kita ni manusia,
Hidup dekat dunia sedilu aja, maksudnya sekejap sahaja. Semestinya kita cari bekalan seakal-akal, maksudnya sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke alam akhirat. Yang keduanya, wa yansaunal maut wa yuhibbunal hayat wa yunsaunal maut. Yang pertama tadi, cinta pada dunia, lupa kepada akhirat. Akan datang umatku cinta pada hidup, lupa kepada mati. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebab itulah kita ni tuan-tuan hadirin hadirat, nak supaya kita ingatkan mati ni, di antaranya banyak caranya. Antaranya rajin-rajinlah kita menziarahi orang sakit. Apatah lagi orang sakit itu menghadapi sedang nazak, sedang menghadapi sakratul maut. Kalau kita sama-sama membantu dia mengucap dia kalimah syahadah, kita bertambah insaf, bertambah ingat kepada kematian. Kita tengok orang sakit, menziarahi orang-orang di hospital, jiran-jiran yang sakit, menyedarkan kita begitu besarnya nikmat sihat. Kadang-kadang nek sihat orang loro, kadang-kadang kelalen maksudnya kita lupa macamlah dunia itu anak yang punya, tapi kalau kita sakit tu merupakan juga satu nikmat lah. Setidak-tidaknya apabila kita sakit, makin bertambah ingat kita kepada mati, makin bertambah ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya tuan-tuan, supaya kita ingat kepada mati apa? Di antaranya kita menziarahilah kubur, banyak-banyak ziarahi kubur. Tapi kadang-kadang kita ni tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apabila kita ziarah kubur ataupun senang kita sama-sama mengiringi jenazah, ya, kadang-kadang yang meninggal dunia itu kawan kita satu sekolah. Ya. Kawan kita satu sekolah ni bermakna umurnya sebaya. Ya. Dah dimandikan, dah dikapankan, dah disemayangkan, dibawa ke tanah perkuburan, masa nak dikambus, kadang-kadang kita macam tak ada rasa insaf kadang-kadang seorang hamba Allah tu. Padahal sing meninggal dah dikambus, tadi dikemumikan, konco sak kelas umurnya 48 juga contohnya, kalau umurnya 48. Tapi dekat atas kubur boleh cerita lagi. Mau mengikuti menonton bola apa orang? Nonton. Contohlah. Johor lawan apa? Jawab lawan Selangor. Kowe nonton neng di neng omah. Nonton neng omah ya TV ni cilik. Aku nonton neng anu ki neng warung. Guna ke layar LCD. Kodi. Yang satu lagi datang. Aku tak main lah nonton kat TV. Aku lungo stadium. Delok tenanan. Saya pergi stadium. Orang sibuk nguruskan jenazah, kambus jenazah, kambus mayat dalam kubur. Patutnya kita banyakkan doa, banyakkan beristighfar. Cerita kok cerita bola, contoh. Ya. Ataupun cerita-cerita yang lain. Macam tak ada apa-apa. Sedangkan tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Sayyidina Utsman bin Affan, apabila dia teringat kubur, ya, Sayyidina Utsman ni tuan-tuan, apabila teringat kubur, dia sedih. Ya. Dia teringat kubur sedih, kadang-kadang sampai menangis. Lagi-lagi kalau nampak jenazah diusung, bawa ke tanah kuburan, Sayyidina Utsman nampak sedihnya tu sampai kadang-kadang pitem. Saking takutnya tu sampai pitem. Kita kadang-kadang tuan-tuan lalu depan kubur beri salam pun tak. Bukan tuan-tuan, ya. Termasuk yang cakap ni. Lalu bang kubur macam tak ada apa-apa. Sayyidina Utsman teringat kubur pun dia sedih. Kerana apa? Sayyidina Utsman teringat pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah ada bersabda, "Inna qabra awwalu manazilil akhirah fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu wa in lam yanjah minhu fama ba'dahu asad." Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wal Hakim. Sebab apa Sayyidina Utsman ni? Sayyidina Utsman ni bukan setakat sahabat Nabi. Malah dia menantu Rasulullah. Malah dia berkahwin dengan anak Rasulullah sebanyak 2 orang, salin tikar. Ya, Sayyidina Utsman ni seorang sahabat Nabi yang begitu pemalu dia punya kepribadiannya.
Dia ingat kubur tu, dia sampai menangis kerana apa? Dia teringat hadis Nabi yang saya baca tadi. Teringat nasihat Nabi. Apa maknanya? Sesungguhnya kubur itu adalah perhentian pertama di akhirat. Jika penghuninya berjaya di situ, maka tahap selanjutnya lebih mudah. Dan jika tidak berjaya di situ, maka tahap selanjutnya lebih dahsyat. Sebab itu kata Sayyidina Uthman, dia sedih kenapa? Kubur itu adalah perhentian pertama, stesen pertama untuk menuju ke alam akhirat. Kalau wes neng kubur wes kepenak, kubur iki jadi salah satu taman-taman surga. Dia masuk kubur, contohnya kena himpitan kubur yang lembut. Lembutnya sebagaimana yang saya terangkan dulu, seperti lembutnya seperti pelukan seorang ibu yang kehilangan anaknya baru kecil, baru jumpa dipeluk ibunya, begitu lembut. Dihimpit oleh bumi dengan lembut sekali. Kemudian disoal mungkar nakir dengan mudah. Silap-silap mungkar nakir tak soal, datang beri salam aja. Ataupun beri salam, ataupun dia soal, dia boleh jawab dengan mudah. Contoh, ya, tuan-tuan hadirin hadirat, dia punya luas kubur, walaupun kita lihat zahirnya 46, bukan 46, ya, 46 tu lebarnya 4, dalamnya 6, ya. Panjangnya ikut apa tu? Panjangnya mayat tersebutlah. Walaupun 46 aja, tapi dia punya luasnya sejauh mata memandang. Maka tuan-tuan, proses seterusnya, perhentian seterusnya akan mudah. Di yaumul mahsyar akan mudah, nak menerima catatan amal akan mudah, nak amalannya nak ditimbang akan mudah, dapat minum telaga Al-Kausar akan mudah, dapat meniti titian sirat akan mudah. Tapi kalau dekat kubur telah susah, melpu kubur, kuburnya menjadi salah satu gaung api neraka, masuk aja kena himpitan keras, tulang belulangnya berselisih di antara satu sama lain, remuk. Disoal mungkar dan nakir tak dapat jawab. Ma imamuka, disebut imam surau Nurul Islam contohnya. Ya. Macam mana nak jawab kalau Quran pun dia tak pernah baca? Macam mana nak jawab? Ma imamuka, siapa ma imamuka, ya? Ma ikhwanuka, siapakah saudara kamu? Dia pun tak boleh jawab. Dalam masa hidupnya tak menjaga hubungan sama manusia. Macam mana dia nak jawab? Saudaraku sekalian muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya, dekat kuburnya tu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, didatangi binatang yang berbisa, ular, kalajengking dan sebagainya. Maka kalau dekat kuburnya susah kata Rasulullah, maka perhentian seterusnya pun akan susah. Di yaumul mahsyar nanti pun akan susah. Ya, peluh kita kalau dekat dunia daripada atas turun ke bawah, daripada bawah naik atas peluhnya. Ya, ada yang parah buku lali, parah lutut, ada yang tenggelam pun ada. Dan proses seterusnya pun akan susah. Sebab itulah Sayyidina Uthman menangis apabila dia teringat kubur. Sebab itu tuan-tuan, ada satu amalan tuan-tuan. Satu amalan ni tuan-tuan saya dapat daripada ustaz saya. Ya. Ustaz siapa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz Marzuki bin Asad tuan-tuan. Ada satu amalan ni saya bagi teruslah ni tuan-tuan. Nanti takut nanti dah tak sempat saya tak boleh terangkan. Tak tolong bagikan ni. Ya, jadi satu. Okey. Tuan-tuan, ada satu amalan ni tuan-tuan, taklah wajib amalan ni. Tapi ini adalah amalan-amalan orang soleh yang saya ambil dalam kitab, kalau kitab yang baru sekarang, Amalan Orang Soleh tuan-tuan, yang telah disusun oleh Ustaz Muhadir bin Haji Jul. Yang mana tuan-tuan, ini di antara amalan-amalan yang dapat membantu kepada si mati apabila hari pertama dia berada di dalam kubur. Selepas kematian tuan-tuan, apabila seseorang mayat itu dikuburkan di kambus tanah, biasanya dah sempurna, dibacakan talqin, kemudian dibacakan tahlil biasa dan doa, dan kemudian semua beredar pulang. Kebanyakannya begitu. Tapi sebaik-baiknya yang hidup, terutamanya pada waris-waris yang terdekat. Ya, pada siapa? Waris-waris yang terdekat. Kalau yang meninggal tu ayahnya,
ataupun maknya, apatah lagi anaknya lah. Kalau boleh, amalan ini dibuat semasa ia berada di atas kubur sebelum dia balik. Ya. Selepas jenazah dikuburkan, tunggulah sebentar di kubur dan bacakanlah surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Di sebelah bahagian kepala jenazah merujuk kepada kawasan kubur yang telah ditimbus oleh tanah. Ya. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kubur tu menghadap kiblat, kita menghadap kiblat, kepalanya tu sebelah kanan. Maksudnya di bahagian kepala, ya, menghadap mayat tersebut, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, tuan-tuan. Ya. Tapi jangan baca surah Al-Ikhlas ya. Maksudnya baca daripada awal sampai habis. Dan sebaik-baiknya kalau boleh, kalau lagi bagus, tuan-tuan hatamkan surah Al-Baqarah sebelum pulang. Kalau seorang tak mampu, gile-gilelah. Abang baca, Alung baca 1 juzuk, Angah baca 1 juzuk, Uda baca setengah juzuk. Surah Al-Baqarah ni ada berapa ayat? 286 ayat, tak silap saya. Surah Al-Baqarah. Maksudnya kedua-dua amalan tadi ni, baca surah Al-Ikhlas setidak-tidaknya, kalau boleh sebaik-baiknya baca surah Al-Baqarah sampai habis. Ya. Di kubur tersebut sebelum pulang. Mudah-mudahan dan diniatkan pahalanya untuk arwah. Ya. Mudah-mudahan dengan amalan yang kita bantu itu, mudah-mudahan dapat membantu, ya, jenazah tersebut yang di dalam kubur yang memerlukan pertolongan, terutamanya daripada orang-orang yang hidup. Dan apabila balik ke rumah, ini sebaik-baiknya adalah kelepasan kecil sebagai kita untuk menolong, membantu kepada si mati. Berusahalah untuk menghatamkan, membaca la ilaha illallah sebanyak 70,000. Ya. Sebanyak berapa? 70,000 kali. Maksudnya 70,000 kali. Ya. Kalau boleh, ni dah balik rumah, tuan-tuan. Yang tadi tu baca surah Al-Ikhlas 11 kali, berada di bahagian kepala si mati, setidak-tidaknya baca surah Al-Ikhlas 11 kali, ataupun sebaik-baiknya baca surah Al-Baqarah, hatam di atas kubur. Dan apabila balik, buatlah secepat mana yang mungkin. Kata guru saya, kalau boleh jangan lebih daripada 7 hari. Kalau boleh jangan lebih 7 hari. Dalam masa 7 hari itu, kalau boleh khatamkan baca la ilaha illallah tahlil ni sebanyak 70,000 kali. Ya. Kalau tuan-tuan boleh buat seorang lagi bagus. Kalau tak boleh, tak mampu, bagi-bagi dengan adik-beradik. Kalau ada 7 orang, senanglah. Kau baca 10,000, abang baca 10,000, 10,000, 10,000. Tapi kalau seorang baca 70,000, bawah tu ada penerangannya, amalan ini adalah untuk kelepasan diri sendiri ketika menghatamkan 70,000 kali dan niatkan pahalanya untuk si mati, bermakna pembaca juga telah menghatamkan untuk dirinya sendiri, berusahalah menghatamkan sejumlah itu sebelum meninggal dunia. Secara tidak langsung, bukan setakat si mati aja dapat pahala, kita niatkan pada siapa si mati, orang yang membaca itu pun dapat pahala yang sama. Dan dapat melepaskan dirinya hidup, dah baca 70,000 kali. Koyokah ya, 70,000. Orang kadang-kadang tahlil ke ya. Tapi tu riko kapeh lah. Pak Imam biasanya baca 33. Kali ini entah macam mana Pak Imam, moodnya baik sikit, contohnya sejuk pula ekornya, baca 100 kali. Kadang-kadang kapan mamam kok sampai 100 kali. Kapan rentek? Kalau 100 pun kita dah macam mengeluh, ada something wrong lah dalam diri kita tu. Kalau makin syukur, ya Allah syukurnya Pak Imam baca 100. Besok kalau lain kali baca 200 lagi bagus, tu tak apalah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kan ada satu amalan yang pada 2 bulan yang lepas, ingat lagi tak yang saya bagi kertas tu? Ingat lagi tak? Tuan-tuan ni diam semua, hilinglah kabeh yo. Weh ngamal gorong, Tuan-tuan hadirin hadirat, daripada Abu Umamah Al-Bahiri ada satu tahlil khusus. Tuan-tuan amalkanlah tahlil khusus ini setiap kali selepas solat fardu ya, 3 kali atau 4 kali. 3 kali atau 4
kali, 3 kali ataupun 4 kali. Apa bacaannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dah bagi belum? Dah? Tak ada bagi? Oh, tak ada bagi. Sekarang tak ada bagilah sebenarnya. Kalau ada lagi, kalau dah bagi ya tak apalah, 2 kali pun tak apa. Tak ada masalah. Orang bawa lah. Tak apalah ya, tu akan datang lah. Saya rasa macam tak bawa ni. Tak ada. Tak ada si tuan-tuan ya. Tak apa, pendek je tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya. Okey. Saya rasa macam dah bagilah. Tapi kalau tak ada, tak apa, akan datang saya bawakan. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebelahnya tuan-tuan, kita mengharapkan husnul khatimah, mati dalam keadaan kebaikan, dijauhkan mati dalam keadaan kesesatan. Kalau kita cinta pada Allah, banyakkanlah zikirnya. Di antaranya zikir apa kalau kita cinta pada Allah? La ilaha illallah. Tapi kalau tuan-tuan amalkan terus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya ke atas keluarga Nabi ni, kalau boleh amalkanlah sebanyak 100,000 kali, Rasulullah SAW akan mengasihi ketika kematiannya. Maksudnya dalam hidup kita ni, kalau boleh amalkanlah, banyakkan membaca ini. Kalau boleh sampai 100,000 kali. Kalau lebih, lagilah bagus. Ya. Kata Al-Habib Al-Allahumma Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur selalu mengijazahkan zikir ini untuk dibaca setiap hari sebanyak 360 kali, agar hati terhindar daripada sifat-sifat mazmumah dan dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah. Bawah tu saya ada tuliskan rujukan kitab. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya. Jadi tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, Saidina Uthman ni menangis apabila dia teringat kubur. Jadi kita ni sebagai manusia tuan-tuan hadirin hadirat, janganlah kita terpesona dengan hidup sampai lupakan mati. Dan seterusnya, wa yuhibbunal qusura wa yansaunal kubur. Apa kata Rasulullah? Akan datang umatku cinta kepada mahligai tapi lupa kepada kubur. Ni kadang-kadang yang cakap ni pun, lagi-lagi kalau umurnya sebelum 40 ni, memang kita berusaha nak bina rumah. Tak jadi salah kita tuan-tuan bina rumah. Kerana rumah itu juga membawa kebahagiaan, kata Rasulullah. Arba'um minas sa'adah, 4 perkara membawa kebahagiaan. Pertama apa? Al-mar'atu solehah, isteri yang solehah, membawa kebahagiaan. Kalau perempuan pula, suami yang soleh. Yang kedua, wal maskan wasi'. Rasulullah sebut sendiri, rumah yang luas membawa kebahagiaan. Yang ketiga, wal markabu hanik, kenderaan yang selesa, membawa kebahagiaan. Yang keempat, wal jaru soleh, jiran yang baik pun membawa kebahagiaan. Jadi walau bagaimanapun, janganlah kita asyik memikirkan rumah di dunia, mahligai di dunia, tapi jangan sampai kelalen tentang bekalan nak dibawa ke alam kubur. Dan seterusnya kata Rasulullah, wa yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Akan datang umatku cinta pada harta, tetapi dia lupa hartanya besok akan ditanya. Daripada mana dia dapat, ke mana dia belanjakan, tuan-tuan. Besok akan ditanya. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita mendapat harta, contohnya tuan-tuan ni dah banyak YB, saya tengok sini ni. Kalau saya YB juga, tapi bukan yang bersara, bukan yang berhormat, yang berbadan besar, ya. YB yang bersara ni ramai juga dekat sini. Yang contohnya ni dah nak keluar pencen, ataupun yang kerja sendiri dan nak apa ni, nak gajian sawit. Yang kontraktor contohnya dapat bayaran kontrak yang dia buat. Kalau boleh, kata Rasulullah,
kita dapat harta ni bahagikan kepada 3 bahagian. Yang 2 bahagian ni akan binasa, tetapi satulah yang kekal sebenarnya. Tapi jangan kita lupa untuk 2 bahagian. Yang kekal ni kadang-kadang kelalaian tuan-tuan. Yang pertama, kita peruntukkan. Contohnya gajinya senang cerita 1,500 contohnya lah, ya. Minta maaf lah 2,000 contohnya. 500 untuk makan dan minum. Dapat pahala tak kita beli makan dan minum untuk keluarga? Dapat pahala. Tapi pahalanya terbenti. Dia tak terus mengalir. Dapat pahala tuan-tuan. Kalau niatnya mencari keredaan Allah, tidak mengungkit-ungkit, dapat pahala. Dan makanan dan minum kita makan tu akhirnya pun akan binasa. Ada yang jadi darah daging kita mati habis, binasa. Ada yang jadi najis, binasa. Ada yang jadi tenaga kita pun akan hilang, akan binasa. 500 lagi untuk keperluan kita, untuk rumah kita, untuk kenderaan kita, isi minyak, pakaian kita, itu pun akan binasa. Betul? Akan binasa. Kita beli kenderaan, isi minyak, gunakan untuk perkara yang bermanfaat, dapat pahala? Dapat. Tapi perkara tersebut akan binasa. Rumah kita akan buruk, kenderaan kita pun akan buruk, akhirnya akan musnah. Tapi ada satu bahagian lagi jangan lupa. Contohnya 500 juga jangan lupalah kalau boleh. 500 juga kita ketepikan untuk kita infakkan harta kita pada jalan Allah. Contohnya kita gunakan untuk wakaf, membangunkan masjid, renovate masjid ataupun surau contohnya. Walaupun sekeping mosek, itu di antara pencen kubur. Sekali dia beramal, tapi pahalanya terus mengalir. Itulah yang kekal. Dibawa sehingga ke alam akhirat yang berterusan. Kalau ada baki lagi, barulah menjadi harta pusaka. Itu pun ada syarat-syaratnya tuan-tuan. Jadi jangan lupa bagi 3 perkara. Sebab itu kan saya dah cerita, satu masa Rasulullah dihidangkan oleh Aisyah, dihidangkan oleh Aisyah sup supaya Rasulullah makan. Tapi Rasulullah suruh makan, dia tanya Aisyah, "Wahai Aisyah, jiran sebelah depan dah bagi?" "Dah ya Rasulullah." "Jiran sebelah kanan dan kiri dah bagi?" "Dah ya Rasulullah." "Jirannya sebelah belakang dah bagi?" "Wahai Aisyah, dah ya Rasulullah." Ini kita punyalah ya Rasulullah. Yang di hadapan ni ya Rasulullah, inilah kita punya. Lalu Rasulullah senyum aja. Dia pandang Aisyah senyum. "Wahai Aisyah, wahai Humairah, yang kita punya bukan depan ni sebenarnya. Yang kita punya yang kamu dah bagi jiran-jiran kamu tadi, iaitu pahala." Maksudnya apa? Pahalanya. Tu ya. Tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Seterusnya yang akhir sekali tuan-tuan, apa yang akan datang umatku cinta dan lupa, akan datang umatku wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Akan datang umatku cintakan makhluk tetapi lupakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila kita berhadapan dengan makhluk, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Kita nak naik motor tu makhluk. Jangan lupa Allah, bacalah bismillah, bacalah doa. Jangan naik motor berkuasa tinggi, dah sombong dah. Oh, motor aku kuasa tinggi. Yang lain jalan kaki 150. Apa benda motor, tengok aku punya 1000 cc. Contoh. Kenapa dia jadi macam tu? Dia lupa Allah. Kalau dia ingat Allah, dia tak macam tu tuan-tuan. Dia nak makan, makanan tu adalah makhluk. Dia tak lupa Allah. Dia baca bismillah, dia bersyukur kepada Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi saya ulang balik semula tadi, peringatan Rasulullah, akan datang umatku kasih 5 perkara, lupa 5 perkara. Kasih pada dunia, lupa kepada akhirat. Kasih pada hidup, lupa kepada mati. Kasih pada maligai, lupa kepada kubur. Kasih pada harta, dia lupa yang mana harta itu akan dihisap. Dan yang kelima, cinta kepada makhluk, lupakan Allah. Tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Apakah amalan-amalan yang dapat menerangi kubur? Pertama tuan-tuan, amalan yang dapat menerangi kubur tuan-tuan, iaitu hendaklah kita ikhlas dalam beribadah. Ya, kita hendaklah ikhlas dalam kita beribadah, barulah amalan kita itu menjadi salah satu penerang kubur.
Sebab ini dinyatakan dalam ayat Al-Quran suratul Bayyinah yang selalu kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah serta berlaku ikhlas kepadanya dalam urusan agama. Jadi tuan-tuan, kalau kita beramal ibadah, tujuannya bukan kerana Allah, ibadah kita ini takut tiada nilainya di sisi Allah. Contohnya beribadah kerana supaya disebut-sebut. Senang cerita, dia beribadah kerana makhluk. Dia beribadah supaya dipuji-puji. Ataupun dia beribadah, tuan-tuan hadirin hadirat, kerana nak dapat harta ataupun sebagainya, tuan-tuan. Jadi dia beribadah dapat apa yang dia niatkan. Sebab itu tuan-tuan, dalam beribadah ini ada 5 kedudukan kita beramal ibadah. Jadi kita nak pilih yang mana tuan-tuan? Ya, 5 kedudukan amal ibadah mana yang kita nak pilih? Saya dah terangkan dulu. Pertama tuan-tuan, ada amal ibadah yang sah dan diterima oleh Allah. Ini yang kita nak cari. Amal ibadah kita sah dan diterima oleh Allah. Inilah yang nilai yang begitu tinggi. Inilah yang dapat menerangi kubur kita. Contohnya ibadat solat, solatnya sah dan diterima oleh Allah. Solatnya dia zahirnya betul, batinnya pun betul. Maksudnya ketaatannya pada zahirnya betul, maksudnya solatnya, rukunnya betul. Dia buat mengikut sebagaimana rukunnya. Bukan setakat rukun aja, sunat abadnya, sunat hayatnya pun dia buat. Syarat-syarat sahnya pun dia jaga. Sembahyangnya dah sah tu. Dan jiwanya pun tuan-tuan, hatinya bersih. Dia sembahyangnya semata-mata kerana Allah. Bukan kerana mak mertua, bukan kerana bapak mertua, bukan kerana jawatan ataupun sebagainya. Dia semata-mata mencari keredaan Allah. Hatinya lurus sama dengan apa yang diniatkan. Saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Memang betul-betul kerana Allah. Maka solatnya tu sah dan diterima oleh Allah. Itu yang kita nak cari. Ada pula kedudukan nombor 2, amal ibadahnya tak sah dan tak diterima oleh Allah. Ini kita mohon perlindungan pada Allah. Contohnya ibadat solat, solatnya tak sah. Macam mana tak sah? Aku malam tadi sembahyang lah, udan deres loh. Pokok tolu udan deres tenan sampai pukul 5 orang mandek-mandek. Wong turu kabeh, aku iso tangi, ya alhamdulillah lah iso tangi. Sembahyang sunat tahajud 8 rakaat, sembahyang sunat tasbih 4 rakaat, 2 salam. Kemudian kuwi sembahyang apa ni? Sembahyang apa ke hajat, kemudian sembahyang apa jenenge? Sembahyang witir 11 rakaat. Okey tenan. Tapi juga aku orang juga wuduk ai. Aku sembahyang tadi 8 rakaat, sembahyang witir 11 rakaat, tapi cuma tak ambil wuduk aja. Kira okeylah aku tak ambil wuduk tapi sembahyang juga. Ada orang tak ambil wuduk pun tidak, sembahyang pun tidak. Sah ke tak sah? Ya tak sah tu. Apabila solatnya tak sah, macam mana nak diterima oleh Allah? Maka yang kedua ni kita jauhkan. Solatnya tak sah dan tak diterima oleh Allah. Nombor 3, solatnya sah. Ya. Nombor 3 ni, solatnya sah tapi tak diterima oleh Allah. Ini kita takut pula. Solatnya sah tapi tak diterima oleh Allah. Solatnya betul, rukunnya dijaga, sunat abad ayat dijaga, syarat sahnya dibuat. Tapi tuan-tuan, ada beberapa sebab. Contohnya ada 3 golongan orang yang solat tapi tak diterima oleh Allah. Siapa 2? Solatnya tak terangkat daripada kepala walaupun sejengkal. Lagi nak sampai lapisan langit dunia pertama. Lagilah tak sampai. Tak terangkat daripada sejengkal, daripada kepalanya pun tak terangkat. Siapakah 3 golongan itu tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah? Dia termasuk tadi amal ibadahnya sah tetapi tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu solat siapa? Yang pertamanya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, salasatun la turfa'u lahum salatuhum fauqa ru'usihim sibran. Rajulun amma qauman wahum lahu kariun.
Ada 3 golongan orang yang solatnya mereka tidak akan diangkat di atas kepala mereka sekalipun sejengkal. Iaitu pertamanya seorang yang mengimami sesuatu kaum padahal kaumnya itu benci kepadanya. Tapi bukan imam sini. Imam sini semua jempol-jempol. Ini tak ada yang kaitannya hidup ataupun mati. Iaitu solat seorang imam yang dibenci oleh jemaahnya. Contohnya apa? Imamnya dari beri nasihat, buat juga perkara-perkara dosa besar, buat perkara fasik. Satu masa tengah sembahyang mayat tu tak macam mana Pak Imam batuk-batuk. Dia pun suruh Pak Bilal baca doa sembahyang mayat. Aku orang hafal, mam, orang hafal yo. Diambil daripada kocek, kasih dia. Sekali Pak Bilal baca Bismillahirrahmanirrahim 202. Kau kenapa baca doa 202? Habis Pak Imam bagi kertas 202, rupanya tersalah nombor eko. Pak Imam bagi nombor eko pula contohnya. Ada azan azan dulu kita sambungnya sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatu qa'imati sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam ala tarafiyah wa ma'sumukum mahmudan ladzi wa'ata innaka latuliful mi'an. Allahumma fi dhunubi wa la yarhamuka rabbil alamin. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di antara yang solat yang tak diangkat oleh Allah walaupun sejengkal daripada kepala tadi, contohnya imam tadi yang dibenci oleh jemaahnya kerana imam melakukan perkara fasik tadi, contohnya lah tadi yang saya cerita tadi nombor ekor tadi, ataupun contoh kerana dia dah berumur, contohnya bukan imam sini tak ada kaitannya hidup ataupun mati, ni cerita aja ni ya. Ataupun dah berumur, bacaannya pun dah tak berapa cetar,
Tak bercetor tu tak sebutannya tak betul lah. Lagi-lagi gigi tak ada macam cakap ni contoh. Tapi dia punya jemaah ramai yang berkebolehan. Tapi ada yang bacanya lagi bagus ada. Tapi dia tak nak mengundur diri contohnya. Sampai makmum, aduh bening paling. Orang datang pun tengok ini mikrofon rosak ke apa ni? Rupanya bukan mikrofon rosak, mikrofonnya baik. Memang bacanya macam tu contohnya lah. Contoh. Janganlah. Tapi kalau dah tak ada orang itu yang terbaik tak apa. Tapi kalau dia dah berumur tapi bacanya masih bagus, tak apa teruskan. Ini maksudnya dia dah tak mampu lagi, bacaannya pun dah tak cetor lagi, dah tak tartil. Ada yang lebih baik dia tak mengundur, jangan. Takut nanti solatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata orang Jawa, kalau dah tak mampu biarlah ikut resmi macam pelepah kelapa. Pelepah kelapa ni kalau dah tua dia gugur sendiri, betul? Ya. Ibaratnya kita dah tua, dah tak mampu lagi, kita mengundur dirilah. Bagi orang-orang yang baru, pelapis-pelapis baru. Tapi jangan ikut resmi pelepah pisang. Walaupun dia tua, dia tak boleh luruh sendiri. Ni ngelepreh itu kan kalau pelepah pisang. Nak suruh tanggal kena cantas dulu. Kena cantas baru dia nak letak jawatan. Jangan, ya. Janganlah macam itu. Itu perumpamaan, ya. Yang keduanya, siapa yang solatnya tak diangkat oleh Allah walaupun sejengkal daripada kepala. Ini yang kita takut tuan-tuan. Iaitu minta maaf. Yang keduanya, wa mra'atun batas wa zawjuha 'alaiha syahitun. Yaitu tuan-tuan, seorang wanita yang dia tidur sementara suaminya marah kepadanya. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi sebab itu kaum ibu ni, saya teringat kata guru saya, cuma saya terlupa dalam hadisnya dia menyatakan, kalau seorang perempuan ni berkhidmat untuk suami, ikhlas mencari keredaan Allah, maka Allah Ta'ala tutup ke tujuh pintu neraka untuknya. Bagi seorang isteri tuan-tuan yang berkhidmat untuk suami, mencari keredaan Allah, maka Allah Ta'ala akan tutup ke tujuh pintu neraka untuk dirinya. Sebaliknya kalau seorang perempuan menjaga 4 perkara, jaga solatnya fardu 5 waktu, jaga puasanya bulan Ramadan, yang ketiga jaga maruahnya, yang keempat jaga taat pada suami. Dalam hadis ada menyatakan, masuklah mana-mana pintu surga yang kamu kehendaki. Tapi janganlah laki kita tidur dalam keadaan murka, marah terhadap isterinya. Pukul 2 pagi suaminya kejut, makmu tangi makmu tangi makmu. Sini panggil makmu ke? Kita pulang masing-masing lah. Panggil manja ke dali ke tu pulang masing-masing. Kalau saya mungkin panggil makmu, ya. Tapi perempuannya suka, ya tak apalah. Bagi dia romantik, ya romantik lah. Makmu tangi pukul 2. Makmu tangi kenapa toh bang? Ki boyok ki luwara kalau piye mbok. Luwara nak ni. Dan di mak-mak ki. Walah monjo sithik-sithik di mak-mak. Duit oke aku gawa mati. Lu ngurut karo wak jamingan kono. Daripada ngurut abang, be aku sembahyang sunat. Ditinggal suaminya itu dalam keadaan sakit, ambil wudu, dia ngadap kiblat sembahyang sunat tahajud. Sah tak sembahyangnya? Suaminya merengkel sampai hati ku yo. Dia tinggal sembahyang. Aku mari aku rapi meneh kok. Rasakno. Tahu saya cakap jauh dia tak faham. Suaminya dalam keadaan marah, isinya sembahyang tadi. Sah tak? Sah sembahyangnya. Tapi takut solatnya tak diterima oleh Allah. Sebab lagi-lagi sembahyang sunat tu, layan suami orang tua tu wajib. Diurut dululah di mak-mak gitu. Bang, dah siap mak-mak ni, izinkan kita ambil wuduk ya bang ya. Kita nak sembahyang tahajud. Nanti kita doakan abang supaya sebab sihat pinggangnya. Ya Allah, solehahnya isiku. Makin doakan. Keredoan suami pula. Sekali tahajud kok terus meninggal istrinya. Masya Allah, besar pahalanya tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan, siapa yang solatnya tak terangkat, ini pun kita takut juga ni. Wa hawanu mutasarriman, yaitu 2 orang yang saudara yang bersaling bermusuhan, saling tak tegur menegur lebih daripada 3 hari. Sebulan bergaduh dengan jirannya tak bertegur. Tengok menyucung aja paling muka. Dekat surau salam terus selang aja contohnya lah. Tapi bukan orang sini lah. Takut solatnya sah, tapi takut tak diangkat oleh Allah.
walaupun sejengkal daripada kepalanya, kerana dalam masa hidupnya dia tak bertegur, bertelagah dengan saudaranya lebih daripada 3 hari, tuan-tuan. Kalau lebih 3 hari lagilah takut. Pilihan raya tahun lepas sampai pilihan raya tahun lepas semalam ni tak bertegur-tegur contohnya. Woi, jangan, takut solatnya nanti tak diterima oleh Allah. Okey. Nombor 4. Tadi amalnya sah dan diterima oleh Allah. Ini yang dapat menerangi kubur. Nombor 2, amalannya tak sah dan tak diterima oleh Allah. Ini yang kita takut. Nombor 3, amalannya sah. Nombor 2 tadi, amalannya tak sah dan tak diterima oleh Allah. Nombor 3, amalannya sah tetapi tak diterima oleh Allah. Ini pun kita mohon perlindungan pada Allah. Nombor 4, amalannya sah, diterima oleh Allah mula-mula, dapat pahala, tak lama pahalanya dipadam. Contohnya kita solat sunat, sah, 2 hari kita tak sebut-sebut, dah lepas 2 hari ngata gitu, engkau ngamalkan sembahyang duha. Aku dinoki orang amal. Aku sembahyang duha nak tahu 8 rakaat. Aku paling sikit 4 rakaat lah. Niatnya nak menunjuk-nunjuk. 2 hari dia menjoki, dah 2 hari dia sebut-sebut, dipadam oleh Allah pahalanya. Sejuk tak duduk kat surah ni? Sejuk tak? Dah 2 tahun dia sumbang. Sejuk tak dekat surah ni? Sejuk. Kenapa sejuk? Ada kipas helikopter. Ni ada tak? Tak ada kan? Jangan terasa ya. Saya tak cakap aircon. Dah 2 tahun dia sumbang, ni dia infakkan kipas helikopter. Dah 2 tahun kau tak tahu? Siapa yang bagi helikopter? Tak tahu. Tak tahu. Ni aku bagi tahu tau. Bagi tahu kawan-kawan. Aku lah yang infakkan kipas helikopter ni. Kalau tak, jangan rasa kau sejuk dekat surau ni. 2 tahun dapat pahala, dia ungkit-ungkit, Allah Ta'ala padam, tuan-tuan. Rugi tak? Rugi, tuan-tuan. Jangan disebut-sebut. Yang akhir sekali, ini pun takut juga ni, tuan-tuan. Ini yang kata Rasulullah, besok di akhir zaman ada umatku besok ditimbang di akhirat kelak. Bukan akhir zaman lah, di akhirat kelak besok ada umatku yang muflis, ya, iaitu dia amal ibadahnya sah, diterima oleh Allah, dapat pahala, tapi pahalanya diambil orang, diambil jiran sebelah, diambil geng naik basikal, diambil geng mancing, diambil isinya sikit, diambil anaknya sikit, diambil kawan ngetehnya sikit. Lama-lama habis pahalanya. Kerana apa? Di antaranya dalam masa hidupnya dia tak menjaga hubungan sesama manusia. Contohnya dia suka memfitnah orang, dalam masa hidupnya suka menzalimi orang, dalam masa hidupnya dia mengambil hak orang, dalam masa hidupnya dia patutnya dibagi cara Islam, tapi dia ambil adik-beradik punya tanpa keredaannya. Ataupun dia metik kelapa sawit, dia tengok jirannya sawitnya merah-merah, kau tak dipetik, sayangnya dia tolong petikkan. Tolong petikkan bukan dikasih duitnya, buat diam je dia ambil. 5 tandan dia ambil sawit jirannya. Besok dekat akhirat bukan bayar dengan sawit, tuan-tuan. Bukan bayar dengan duit, tapi bayar dengan apa? Bayar dengan pahala. Itu yang takut nanti dia menjadi muflis dekat akhirat kelak. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di antara amalan yang dapat menerangi kubur, pertamanya ikhlaslah beribadah kerana Allah Subhanahu wa taala, supaya amalan kita itu memberi infak yang baik, bukan setakat di dunia dan seterusnya di alam akhirat. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri ini, minta tolong bagikan ni, tuan-tuan. Saya kalau buat balik nanti buat balik lagi. Nanti bagi teruslah. Okey, insya-Allah yang ni saya sambung besok yang akan datang ya. Ada 6 lagi ya. Tadi baru 1 aja. Bisa saya terus isi aja masuk tahun depan, kalau dipanjangkan umur lah kita jumpa lagi. Amalan yang melayang kubur tu ada 6 lagi. Saya baru terangkan 1 aja tadi. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada bulan yang lepas, tuan-tuan, bukan sebulan yang lepas lah, 2 bulan yang lepas kalau ingatlah, tuan-tuan ya. Di antara amalan-amalan yang dibinakan rumah dalam surga, tuan-tuan, apabila pergi ke pasar, ni saya ada pasar tak sini? Ada, hari Selasa kan? Pergi shopping komplek ke, gimana ke, amalkan doa ni, tuan-tuan, ya. Maka di antara kelebihan doa ni, tuan-tuan, diberikan 1 juta pahala
dihapuskan sejuta dusta, dinaikkan sejuta darjat, malah dibinakan rumah dalam surga. Apabila kita pergi ke pasar, langkahlah kaki kanan, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nascaya Allah Ta'ala tuliskan baginya sejuta kebaikan, sejuta diampunkan kejahatan, dan sejuta diberi naikkan darjat, dan seterusnya dibinakan rumah di dalam surga. Kenapa disuruh baca doa ini? Sebab di antara majlis-majlis syaitan, tuan-tuan, ada dinyatakan dalam hadis rawahu Tabrani, majlis-majlis syaitan iaitu di pasar-pasar. Dia suka duduk di pasar. Jadi kalau kita pergi pasar ni, tujuannya yang baik, beli barang apa terus balik. Janganlah kita suka berlega-lega dekat pasar, ya. Sebab itu Rasulullah disuruh kita membaca doa ini, memohon perlindungan daripada kejahatan yang nampak ataupun tak nampak dekat pasar tersebut. Lagi-lagi kalau niaga di pasar tersebut, berbagai-bagai dugaan yang akan dihadapi, sama ada yang nampak ataupun yang tak nampak, ya. Jadi setakat itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.